Costa del Sol. Tapi sudah pasti Syaril telah pun mengikuti dan kita sempat mengupas sedikit apa yang telah berlaku di Dewan Rakyat pada hari yang terakhir. Terutamanya kita sempat bercakap tentang apa ulasan jawapan PM berkenaan dengan DNA. Kita telah buat kesimpulan di KS bahawa sekarang ni DNA is in the court of public opinion lah. PM has said what he has to say. Everyone has said what they have to say. Kita tunggu sama ada peguam negara yang sedia ada dan juga mantan peguam negara akan datang ke Jawatankuasa Pilihan Khas untuk memberi keterangan. But I think now it's in the court of public opinion lah. Sama ada you percaya ataupun tidak, itu full stop. Ya. Cuma saya tengok kita tak sempat mengupas the walkout by PN. Syaril, apa pandangan Syaril berkenaan dengan walkout by PN dan juga peristiwa tarik balik oleh Putrajaya? Ya, walkout itu bukan the main story kan. The main story was apa yang berlaku sebelum walkout itu, iaitu pertandingan menjerit. Tapi dia tak hilang suara macam saya. Menjerit antara Tambun iaitu PMX dan juga Putrajaya, dan disorak ataupun diikuti oleh seluruh Dewan Rakyat lah, ramai yang lain. Saya rasa ini salah satu lagi adegan di mana parlimen kita tidak menjadi contoh yang terbaik kepada demokrasi Malaysia. KJ, I know of course, let's be honest, maybe now it's different, but at that point a few months ago we want to be there. Dan memang kita masih lagi minat dalam politik dan sebagainya kan. Tapi tidakkah KJ rasa ada kalanya bila tengok saat-saat seperti itu, you're not too unhappy to be outside? Ya, I thought saya berpandangan bahawa ialah sepatutnya perbahasan yang serius begitu, seperti itu, yang membincangkan satu isu yang sedang dibahas dan dibincang di seluruh negara, sepatutnya telah pun melalui satu sesi perbahasan yang lebih civilized lah, yang lebih civilized. Nak salahkan satu pihak, saya rasa tak berapa adil lah, sebab ada provokasi daripada kedua-dua belah pihak, dan sangat-sangat unfortunate lah yang benda ni dah jadi begitu. Dan kita tidak mendapat faedah daripada perbahasan yang apa? Sorry? Kenapa Parlimen Malaysia ni selalu sangat dengan aksi-aksi seperti ini? Saya tak pernah ada rezeki duduk dalam. KJ pernah lihat sendiri dan pernah terbabit sendiri dalam these episodes. I'm sure maybe there were moments KJ pun ada mainkan peranan dalam adegan-adegan seperti ini. Tapi sekarang of course. Saya pun ada juga beberapa peristiwa waktu penggal pertama bila jadi backbencher. Ada juga adegan-adegan yang nakal sedikit ni. Tetapi itu lebih kepada pertikaman lidah dengan backbenchers daripada pihak pembangkang. Tetapi untuk perkara yang sangat penting macam ni, di mana nak membahaskan soal keputusan yang telah pun mengubah persepsi rakyat keseluruhan berkaitan dengan politik tanah air pada hari ini, ia berakhir dengan walkout tersebut, sangat sedih lah. Saya rasa Parlimen Malaysia ni tidaklah dysfunctional macam parlimen di setengah negara lain, sampai ada kursi terbang, ada yang memukul antara satu sama lain. Itu berlaku. We have not reached that level lah. Tetapi saya rasa it was not one of the finest days of Malaysia's parliament. Yeah, exactly. That's my point. But anyway, back to the substance of what actually happened. Saya kira. Dan sorry, one more thing, Syaril. Saya berpendapat lah, dan Putrajaya pun sahabat saya juga, bekas ahli jemaah menteri bersama dengan saya. I thought he fell into the trap. Saya rasa PM tahu apa dia buat. Ya, dia kesan Putrajaya gelak ataupun cakap sesuatu dan dia single out. Itu memang klasik PMX lah. Dia akan cuba single you out, dan biasanya you just let it go lah, ataupun you say something equally provocative and just sit down. Tapi dia macam jatuh dalam perangkap PM, dan akhirnya berlaku apa yang berlaku lah. Yeah, exactly. That was exactly what I was going to say. Provokasi oleh PM tu semua orang boleh nampak.
tapi taklah perlu direspon seperti mana direspon oleh Putrajaya. And I think maybe it's one of those moments bila dah start tak boleh berhenti, because once you've committed on that line and going in that direction, dan saya faham Putrajaya nak mempertahankan maruah dia, seolah-olah dia dituduh membuat sesuatu yang menyalahi peraturan dan undang-undang, tetapi ialah the outcome of what happened, kena tengok jugalah kesan kepada persepsi apa yang telah pun berlaku. And anyway, I also think that Putrajaya potentially scored an own goal politically. Dalam hal inilah, dalam episod kecil ini, tak adalah nak mempersahkan, tapi dalam episod kecil ini mungkin dia score own goal, kerana kalau dia buat seperti mana KJ cadangkan, iaitu just give a quick response, quick witty response ataupun diam saja, maka banyak fokus akan pergi kepada provokasi PM itu sendiri, yang mengatakan seolah-olah kamu buat juga, tanpa sebarang bukti, dan mungkin analisa dan komentar akan zoom in kepada satu lagi keadaan ataupun satu lagi contoh di mana pentadbiran PMX kadang-kala melemparkan tuduhan-tuduhan tertentu tanpa lagi backup with evidence and facts. Dan kita pernah cakap benda ni tentang tuduhan rasuah kepada individu tertentu. It's not backed up by any data ataupun by any evidence yet, right, that we know. Jadi kalaulah Putrajaya tak mengambil pendekatan seperti mana yang diambil, mungkin perkara itu yang akan dibincangkan. Instead now we are talking about Putrajaya's angry and prolonged tirade dalam parlimen. Satu lagi perkara mungkin unsolicited, nasihat yang tidak diminta untuk Perikatan Nasional. PM Perdana Menteri kali ini adalah lain daripada Perdana Menteri sebelum ni. Kalau Perdana Menteri sebelum ni, dia tak akan engage dalam pertikaman lidah macam ni. They will take a more statesman-like approach to parliamentary affairs. Dan saya pernah tengok Perdana Menteri daripada Mahathir, Pak Allah, Najib, Mahyudin, Ismail Sabri, they don't do what PMX does. It's a good, it can be a good or bad thing, that's up to you. Tapi PMX dia memang antara Prime Minister yang suka provoke balik, suka combative. I mean, true to his street fighter punya background lah. He's definitely not a statesman in Parliament. So you have to be careful bila nak engage dengan kalau sebelum ini saya nampak Perdana Menteri dia tak akan provoke macam tu lah. That's a style. I mean, you can like it, you cannot like it, that's up to you, ya. Tetapi it is an observation. Perdana Menteri kita kali ni dia akan engage dalam benda-benda macam ni, di mana Perdana Menteri sebelum ini lebih pendekatan yang agak bernegarawan dan tidak akan engage provokasi macam ni lah. Yep. Ya. Okay, Syaril, just satu benda yang kecil tapi ini soal isu post-truth lah. Apa dia kebenaran dalam keadaan politik yang sangat polarized ni. Dan ini berkenaan dengan kebenaran adalah relatif. Ini tapi mesti ada kebenaran yang objektif, Syaril, sebab it's either yes or no. Dan ini berkaitan dengan gambar yang tular, gambar yang berhormat Datuk Ikmal Hisham Abdul Aziz, ahli Parlimen Tanah Merah, yang ada satu pihak yang kata dia sedang isap vape dan ada satu pihak yang kata dia sedang isap pen. Dan ini, I mean, this is classic post-truth, Syaril. Bergantung kepada pasukan mana yang you menyokong. Dan saya sempat baca komen-komen di media sosial yang mati-mati kata dia sedang hisap vape, dan dia telah keluarkan kenyataan bahawa dia tak hisap rokok. Dan yelah, nanti orang akan kata kita juga menyumbang kepada post-truth. Saya kenal Ikmal, dah lama dah saya kenal Ikmal, dah 20 tahun saya kenal Ikmal, sejak kami berdua dalam Esko Pemuda UMNO Malaysia. He doesn't smoke, he's never smoked. Dan saya tahu dia tak merokok. Jadi tapi bila dia keluar kenyataan bahawa itu zaman sebelum ini. Mungkin sekarang dia setelah duduk di kerusi pembangkang berdepan dengan Perdana Menteri yang hebat seperti Tambun, dia dah start vape lah. Mungkin. No. I know he doesn't smoke, and the point is dia telah menafikan. Dia telah kata dia tak vape, dia hanya pegang pen. Dan beliau telah pun dituduh sebagai penipu.
So the point is not so much Ikmal sama dia pegang vape ataupun dia pegang pen, is that politik kita dah polarize sampai tahap di mana benda yang simple macam ni, yang di mana ada objective truth. Ini bukan soalan subjektif. Ini soalan objektif tau. Betul ataupun tidak. Ini pun jadi pertikaian. Saya tak pastilah apa maknanya untuk politik sekarang ni, di mana bila dah ada objective truth dan sekarang ni speaker pun dah kata dia akan buat siasatan dan akan melihat kepada kamera rakaman CCTV sama ada dia tengah hisap pen ataupun hisap vape. Tapi mungkin nasihat saya kepada ahli parlimen, tak payah nak hisap pen lah, sebab mungkin akan dituduh sedang hisap vape. Yang dulu hisap vape tu sebelah saya memang jelas lah Hisham ni, he admitted to it. Ya, tetapi Datuk Seri Hishamuddin dalam hal ini, I mean the soal substantif dia, Syaril, adalah kenapa dalam dunia politik sekarang ni kebenaran objektif pun tak boleh dicapai. Yeah, somebody will